Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Hamzah, yang memegang kad matrik di 202010928112. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Tahap Kefahaman Mahasiswa tentang Wakaf Perkhidmatan di Malaysia di bawah penyeliaan Dr. Fatimah Salwa binti Abdul Hadi. Seterusnya adalah pengenalan. Wakaf adalah bentuk sumbangan harta yang ditujukan untuk kebajikan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali. Sebagai salah satu transaksi harta, wakaf mampu menjadi penyelesaian terhadap masalah kemiskinan ummah selain daripada zakat. Potensinya untuk menghasilkan keuntungan berlipat kali ganda adalah besar jika diurus dengan cermat. Dalam menempuhi era globalisasi kini, aktiviti wakaf di Malaysia dilihat semakin berkembang dari semasa ke semasa. Dari aspek perlaksanaannya, sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi, wakaf merupakan salah sebuah institusi Islam yang memainkan peranan yang sangat penting sebagai pembangkit ekonomi dan juga pembangunan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya peningkatan inovasi terhadap amalan berwakaf seperti wakaf tunai, hotel wakaf, saham wakaf dan juga universiti wakaf. Wakaf perkhidmatan merupakan salah satu jenis wakaf yang boleh dipromosikan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana ia mampu memberikan kesan yang baik kepada umat Islam di Malaysia. Wakaf perkhidmatan bermaksud seseorang yang tidak mempunyai barang ataupun wang untuk diwakafkan, tetapi mereka boleh mewakafkan perkhidmatan atau kepakaran yang mereka miliki. Menurut Bahrain 2019, wakaf perkhidmatan penting kerana ia merupakan sebuah cara yang membolehkan orang yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang menyumbang idea dan juga tenaga mereka dalam bentuk wakaf. Untuk bahagian seterusnya adalah berkaitan dengan tinjauan literatur. Yang pertama, Megat Zaidi, MI, Muhammad Zain, MN dan juga Yaakob SE 2023 telah menyatakan bahawa walaupun amalan wakaf di Malaysia adalah berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, ia tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan konsep wakaf perkhidmatan ini kerana wakaf jenis ini adalah selari dengan pendapat daripada mazhab Maliki dan beberapa cendekiawan Islam yang membenarkan amalan wakaf secara bertempoh ini. Tambahan lagi, Akta Pentadbiran Agama Islam Negeri juga ada memperuntukkan bahawa sesuatu hukum itu boleh berpindah kepada mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali jika ianya membawa kemaslahatan kepada masyarakat umum. Penerapan wakaf zuri secara bertempoh dapat meningkatkan produktiviti harta wakaf dan merangkumi manfaat yang lebih meluas dan teratur menurut Khalil MA, Abdul Rahman MF, dan Abdullah Taidi HA dan Abdul Rahman A 2021. Walau bagaimanapun, menurut ramalan MT dan juga Abu Hussein MF 2021, masih terdapat sumber yang terhad tentang literatur berkaitan dengan wakaf perkhidmatan. Wakaf perkhidmatan dilihat mampu menjadi pelengkap amalan wakaf tunai, tetapi aspek praktikal wakaf perkhidmatan masih berada di peringkat awal. Walaupun begitu, pengamalan wakaf perkhidmatan boleh menggunakan pendekatan wakaf tunai yang sama. Baiklah, untuk metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan menjalankan soal selidik atas talian ke atas mahasiswa UPSI. Seramai 100 orang responden telah berjaya dikutip oleh saya sendiri. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan juga analisis regresi pelbagai untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Analisis kajian menggunakan aplikasi SPSS versi 19. Kaedah analisis deskriptif digunakan bagi mendapatkan data kekerapan peratusan min dan juga sisian piawai, manakala kaedah analisis regresi pelbagai digunakan bagi mendapatkan data korelasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kefahaman mahasiswa tentang wakaf perkhidmatan di UPSI. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan pendapatan kajian. Yang pertama adalah berkaitan dengan maklumat responden. Antara item yang telah dikutip daripada bahagian ini adalah berkaitan dengan yang pertama jantina, iaitu lelaki dan juga perempuan. Lelaki seramai 62 orang responden, manakala perempuan seramai 38 orang responden. Bagi peringkat umur pula terdapat 3 kategori peringkat umur. Yang pertama 19 hingga 21 tahun, iaitu seramai 29 orang responden. Yang kedua 22 sehingga 24 tahun, iaitu seramai 60 orang responden. Yang tertinggi antara
ketiga-tiga kategori umur ini. Yang terakhir adalah 25 sehingga 27 tahun, iaitu seramai 11 orang responden. Item yang ketiga merupakan peringkat pengajian di universiti. Mereka yang sedang menduduki diploma adalah seramai 3 orang sahaja, yang menjalani sarjana muda seramai 95 orang responden, dan yang terakhir adalah daripada mereka yang menjalani sarjana adalah seramai 2 orang responden sahaja. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan fakulti. Daripada fakulti pengurusan dan juga ekonomi seramai 50 orang, manakala yang bukan fakulti pengurusan dan ekonomi adalah seramai 50 orang juga. Item yang seterusnya adalah berkaitan dengan aliran pendidikan di sekolah menengah. Bagi yang mengambil sastra adalah seramai 73 orang, dan juga yang mengambil sains seterusnya adalah yang mengambil sains tulen adalah seramai 27 orang. Item yang terakhir adalah berkaitan dengan pengetahuan diri mereka tentang wakaf perkhidmatan itu sendiri. Seramai 71 orang yang mengetahui tentang wakaf perkhidmatan ini, manakala yang selebihnya adalah seramai 29 orang tidak mengetahui tentang wakaf perkhidmatan ini. Jadi seterusnya adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kefahaman mahasiswa terhadap wakaf perkhidmatan diopsi. Apa yang kita dapat lihat di sini adalah faktor sikap. Faktor sikap merupakan faktor yang mempengaruhi tahap kefahaman mahasiswa terhadap wakaf perkhidmatan ini, dibandingkan dengan dua faktor yang lain, iaitu norma sosial dan juga umur. Kedua faktor ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tahap kefahaman mahasiswa terhadap wakaf perkhidmatan DOC. Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah kajian ini dijalankan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kefahaman mahasiswa opsi tentang wakaf perkhidmatan. Didapati bahawa faktor sikap merupakan faktor yang menyumbang kepada tahap kefahaman mahasiswa tentang wakaf perkhidmatan, manakala faktor umur dan juga norma sosial tidak memberikan kesan yang signifikan terhadap kefahaman seseorang itu. Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa tahap kefahaman mahasiswa diopsi dilihat berada pada tahap yang memuaskan, akan tetapi usaha untuk meningkatkan dan juga menyebarkan lagi pengetahuan tentang wakaf perkhidmatan perlulah diberikan perhatian supaya amalan wakaf jenis ini mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Oleh itu, dengan wujudnya kajian ini diharapkan kepada institusi-institusi yang terlibat secara langsung dengan aktiviti wakaf di Malaysia seperti Yayasan Wakaf Malaysia dapat memperkukuhkan lagi wakaf perkhidmatan ini supaya masyarakat akan lebih terus menyokong dan juga memberi sokongan dalam pelaksanaan wakaf jenis ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.